billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqan wa imanan kamila. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Sambung lagi kita pagi ni. Pagi ni tengok rakyat saya ramai tak ada lagi ni, ada lambat dan sebagainya, macam-macam pagi-pagi. Tapi gitulah, apa saja masyakkah yang Allah kurniakan pada kita, kita terimalah seadanya, tetapi janganlah kita jadikan kesusahan tu asbab untuk kita nak melengah-lengahkan bab ibadah kita. Satu, macam pagi tadi lah. Pagi tadi bangun-bangun, ada 3 simpulan yang syaitan tiup pada kita kan. Dia peluk kita, dia pegang kita, dia tiup, tidur lagi. Simpulan pertama terputus apabila kita bangun mengucapkan lafaz syukur. Alhamdulillahillazi at'amana. Alhamdulillahillazi ba'da ma amatana lain nusyur. Lafazkan syukur bila bangun pagi tu. Kena habiskanlah zikir tu. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim rabbil firli. Maka kita mampu masuk bilik air sikit lagi, kita mandi dan sebagainya, kita keluar sudah berwuduk, kita zikir lagi, baca doa lepas zikir dan sebagainya. Maka itu simpulan-simpulan tu akan putus dan terputus habis simpulan ketiga bila kita solat pagi tadi, sebelum subuh tadi. Kalau rezeki bangun awal, solat sebelum subuh beberapa rakaat kan. Menangislah syaitan ya. Pagi besok cuba lagi. Pagi besok dia cuba lagi dia takkan habis sampailah kita mati. Gitulah hari ni insya-Allah dah tertangguh. Kita hari tu sempat baca mushaf pertama je kan, Al-Anbiya kan. Ini baru masuk mushaf kedua, ulang kaji balik Anbiya ni surah 21 daripada surah Makkiyah. Tahu dah surah Makkiyah disebutkan 16 nama nabi dan rasul dan seorang wali, saya kata kan. Siapa dah jumpa wali tu siapa dalam surah ni? Ada baca? Soalan bocor dah semua ni. Kalau siapa baca dia jumpa. Wali tu ialah Maryam, Sadatuna Maryam. Maryam. Kena rajin-rajin lah belik kan. Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Razak masa sebelum dia menutup Allahumma salli ala Muhammad, majlis dia di Mat Tafiz, mungkin dia cerita pasal Allahumma salli ala Imam Muslim, kepribadian Imam Muslim. Dia menegur pada zaman kita sekarang ni, berbezanya kita dengan ulama-ulama lampau, ulama lah, para sahabat lah, orang alim. Mereka suka tadabbur, mentelaah, membaca, mengkaji, mendalami ilmu, tak kiralah ilmu apa. Maksudnya masa banyak dihabiskan dengan membaca. Berbeza dengan kita sekarang, kita masa banyak dihabiskan dengan menonton. Kita tontonlah telefon, jari kita je yang bergerak kan. Kita dengarlah kuliah dekat handphone kita tu 10 saat je, tu pun kita tekan like. Dah hebatlah kita tu. Kita tonton lagi Facebook, kita tonton lagi apa budak zaman sekarang tak tahulah. TikTok, kita tonton lagi TV, kita tonton lagi streaming, kita tonton ya. Kita santai je. Kita dengar kuliah sambil menyandau macam saya, lepas tu saya pun tidur. Tapi bezanya dengan kalau kita nak betul-betul mendapat manfaat, kita kena lebih banyak membaca. Banyaklah membaca. Al-Quran ni ada kan? Tadabbur, baca. Bila saya tanya, siapa seorang wali? Sepatutnya kita dah tadabbur awal-awal dah, kita dah tahu dah. Sadatuna Maryam. Ada 16 nabi dan seorang wali, dikatakan wali. Kita pun dah bincang, ittifaq ulama mengatakan Maryam bukannya nabi. Walaupun adalah pandangan yang kecil mengatakan Maryam tu nabi, tapi bukan ya.
Semua ulama sepakat Nabi dan Rasul hanya di kalangan golongan lelaki saja. Baik, itu dia mukadimah pada ayat 1 sampai 10. Kita tahu pada ayat dalam 40 lebih tu nanti akan mulalah cerita bab Rasul ni dimulakan dengan Nabi Muhammad SAW. Pada ayat tu, ayat awal-awal tu pada ayat 2 tu dah ditegur. Ayat Musa pertama dan kedua ni lebih kepada menegur kembali kesalahan-kesalahan lampau yang kita lah. Nauzubillah, bukan kita tapi khususnya ulama-ulama umat-umat terdahulu ada buat. Bahkan ada umat-umat yang telah pun dihancurkan. Ayat 2 tu dah Allah tegur balik kita, mayatihim min zikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Lepas tu seterusnya lahiyatan qulubuhum. Setiap kali diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru daripada Tuhan, mereka mendengarnya sambil main-main, olok-olok. Kita dah jumpa dah pada zaman Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi terdahulu memperolok-olokkan Nabi dan Rasul masing-masing. Tak apalah Muhammad, kami ni akan berimanlah, engkau tukarlah bukit Sofa ni jadi emas. Tak payah cerita lain lah, tukar je lah sekarang, kami terus akan beriman. Kita dah jumpa dah bab tu. Kemudian Allah kata hati mereka dalam keadaan lalai. Dan Allah dah beritahu bahkan aku dah hapuskan umat-umat sebelum ni. Kalau kita review sikit umat-umat apa ni, kita dah baca dah sebelum ni, ada kita dah jumpa dalam surah-surah yang kita dah tadabbur, antara kaum-kaum yang dah dihapuskan. Sebab nanti dalam surat yang kita nak baca ni Allah bagi tahu lagi. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad pada Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat berapa tadi Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat 11-12 tu. Maka ketika mereka merasakan azab, kami sudah dekat, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu. 11 tu, dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim telah kami binasakan. Ada sebahagian ni kita dah jumpa. Nabi Nuh, dalam surah Al-Ankabut nanti kita akan jumpa Nabi Nuh dan kaum dia. Bukan Nabi Nuh lah yang dihapuskan tu, kaum dia. Nabi Nuh 950 tahun lebih begitu. Berdakwah 80 orang dia beriman dengan Nabi Nuh. Nabi Hud yang diutuskan kepada kaum Ad tu, kita dalam kaum Ad kita dah tahu, baca dah sikit pasal Nabi Hud. Itu dihapuskan dengan bunyi guruh, angin, ribut taufan lah ni, ribut taufan ke puting beliung ke ataupun gempa bumi, wallahu alam, bunyi guruh dan ribut taufan kaum Nabi Hud iaitu Ad hapus. Kaum Nabi Saleh, kita dah jumpa dah, Nabi Saleh. Kaum Samud, kaum Samud. Kita pun dah jumpa hadis mana Rasulullah SAW kata, kalau kita lalu kawasan yang kita tahu kawasan ni kaum dia ditimpa azab, janganlah kau lalu dalam keadaan gembira. Kita ambil kita kena rasa gementar lah, khauf tu atas azab yang Allah pernah turunkan pada kaum tu. Baginda Rasulullah SAW dalam hadis tu pun jangan ambil manfaat daripada air dia. Jangan begitu, sampai gitu sekali. Sekarang ni tempat-tempat tu dah jadi tempat pelancong pula dah. Boleh je nak melancong Madian Soleh tu, tapi janganlah kita datang bergambar, selfie sana selfie sini tanpa rasa sikit pun yang bahawa kaum kat tempat tu telah pun diazab. Kaum Nabi Lut segitu juga. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib Madian ini geng-geng yang orang berniaga suka menipu, kena azab pada zaman tu lah. Surah At-Taubah kita dah jumpa dah. Fir'aun kita dah baca dah sebelum ni dalam Al-Baqarah. Dalam surah sebelum ni, surah Allahumma shalli ala Muhammad. Surah Taha, baru baca lupa dah. Surah Taha, kemudian ada beberapa lagi kaum kecil-kecil. Dalam surah Al-A'raf kita akan jumpa Ashabul As-Sabt. Geng orang Yahudi yang tak bagi keluar air pada hari Sabtu tu, yang ngelak tu itu. Kemudian ada Ashabul Arras, ini kaum yang dikatakan Nabi Syuaib, tak pasti, ulama tafsir pun tak pasti Nabi Syuaib ke Nabi Saleh. Ini surah Al-Furqan dengan Al-Qaf kita akan jumpa nanti. Kemudian Ashabul Ukhdud, ini surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, ini geng-geng yang campak orang ke dalam parit yang dibakar api tu. Kemudian Ashabul Qaryah dan surah Yasin kita jumpa. Ini penduduk tak pasti mana, dikatakan Ansakiyah, saya pun tak tahu kat mana ni.
dia mendustakan rasul yang diutuskan kepada dia, dibinasakan dengan suara yang keras. Banyak kali dah kita jumpa ni, Allah hapuskan dengan bunyi yang kuatnya. Macam mana wallahu alam hapus? Dalam surah Ad-Dukhan, saya jumpa kaum Tubah. Kaum Tubah ni diingkar pada Allah, Allah timpakan dia azab juga. Macam mana tak pasti. Kemudian last sekali dalam surah As-Sabah. Sabah ni kaum Sabah. Kaum yang makmur dengan agriculture ni. Kebun-kebun yang subur. Ini pada zaman Nabi Sulaiman. Dihapuskan dengan antaranya banjir besar. Tapi bukanlah banjir besar macam Nabi Nuh. Wallahu alam. Kenapa kita kena ulang balik? Supaya kita dapat rasa. Kita dapat rasa. Ayat 11 tu lah Allah dah remind kita dah. Dia banyak beberapa reminder. Allah pun dah kata banyak kali dah kita beritahu. Ingat masa kita baca surah Taha, Allah kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kenapa aku nak cerita pasal Nabi Yusuf ni, Nabi Harun ni, Fir'aun? Atas sebab-sebab yang kita pun dah tadabbur sebelum ni. Wallahu a'lam. Ini insya-Allah ayat 11 sampai 24 surah Al-Anbiya. Silakan Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarqudun. La tarqudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Qalu ya waylana inna kunna zalimin. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Sadaqallahul azim. Terjemahan. Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Maka ketika mereka merasakan azab kami sudah dekat, tiba-tiba mereka melarikan diri daripada negerinya itu. Janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu pada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celakanya kami, sesungguhnya kami orang-orang yang zalim.
Demikianlah keluhan mereka yang berpanjangan sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai dan tidak dapat hidup lagi. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara kedua-duanya dengan main-main. Seandainya kami hendak membuat sesuatu permainan, yakni isteri dan anak, sudah tentu kami membuatnya daripada sisi kami, jika kami benar-benar mahukan sedemikian. Nota 530. Di sisi kami ialah yang bersesuaian dengan sifat-sifat Allah. Sebenarnya kami melemparkan yang hak, yakni kebenaran, kepada yang batil, yakni tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya, maka di saat itu yang batil lenyap. Dan celakalah kamu kerana kamu menyamakan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Nota 531. Sangkaan bahawa Allah mempunyai isteri dan anak. Dan miliknya segala yang ada di langit dan bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak perlu merasa letih. Mereka yakni malaikat-malaikat bertasbih tanpa henti malam dan siang. Adakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan daripada bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati? Seandainya kedua-dua yang di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, sudah tentu kedua-duanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arash daripada apa yang mereka sifatkan. Dia, yakni Allah, tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah, yakni Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang yang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, yakni kebenaran, kerana itu mereka berpaling. Tafsir Jalan. Laukana fihima, sekiranya ada di langit dan di bumi. Alihatun illallahu la fasadatar. Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, tentulah kedua-duanya, yakni langit dan bumi, akan rosak binasa kerana menyimpang daripada peraturan yang seharusnya, sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Hal ini disebabkan persaingan di antara dua kekuasaan yang satu sama lain tidak bersesuaian, yang satu mempunyai ketentuan sendiri dan yang lainnya pun demikian. Subhana, maka maha sucilah Allahi Rabbi, Allah sebagai pencipta, Al-Arsh, singgah sana atau Al-Kursi, amma yasifun, daripada apa yang orang-orang kafir sifatkan terhadap Allah seperti mempunyai sekutu dan lain sebagainya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya, akan tetapi mereka lah yang akan ditanyakan tentang perbuatan-perbuatan mereka. Amit takhuzu min dunhi. Apakah mereka mengambil selain daripada Allah alihat sebagai Tuhan-Tuhan? Istifham, kata tanya di sini mengandungi makna ejekan. Qul hatu burhanakum. Katakanlah, tunjukkanlah bukti yang membenarkan dugaan kamu itu, dan sekali-kali kamu tidak akan dapat melakukannya. Hadza dzikru man ma'iya. Al-Quran ini adalah peringatan bagi umatku. Wa dzikru man qabli, dan peringatan bagi umat-umat sebelumku. Dan yang dimaksud adalah kitab Taurat, Injil dan kitab-kitab Allah yang lainnya. Tidak ada satu pun kitab-kitab itu yang mengatakan bahawa ada Tuhan selain daripada Allah, sebagaimana yang mereka katakan. Maha suci Allah daripada perkara tersebut. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqq. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui keesaan Allah. Tafsir At-Tabari. Sekiranya ada banyak Tuhan di langit dan di bumi yang layak disembah selain Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan menjadikan ibadah hanya untuknya, tentulah kedua-duanya, yang di langit dan bumi, akan binasa, yang hancur. Tentulah penduduk langit dan bumi akan binasa. Maha suci Allah yang memiliki arash daripada apa yang mereka sifatkan. Artinya, kesucian dan kebersihan itu kepunyaan Allah daripada pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Daripada Qatadah mengenai firman-Nya, seandainya pada kedua-duanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu kedua-duanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arash daripada apa yang mereka sifatkan. Maka dia akan bertasbih pada dirinya ketika dikatakan padanya pembohongan. Riyadhus Salihin. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam pada malam aku diisrakan. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad,
Sampaikan salam daripadaku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka bahawa syurga itu debunya harum, airnya segar dan syurga tersebut telah datar. Tanamannya adalah kalimat subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas memberikan pelajaran bahawa berzikir dengan lafaz-lafaz di atas akan menambah kenikmatan syurga, pohon-pohonnya dan kecantikannya. Maka semangatlah wahai muslim untuk mendapatkannya. Sungguh Allah memberikan keutamaan pada hamba-Nya dan keluasan rahmat-Nya. Hadis Nabawi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa ketika dalam kesulitan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Agung dan Maha Penyantun. Tiada Tuhan selain daripada Allah, Tuhan penguasa arsy yang agung. Tiada Tuhan selain daripada Allah, Tuhan langit dan bumi serta Tuhan arsy yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kursi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Allah adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun. Surah Al-Mudaththir ayat 56. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kalian berfirman, aku adalah zat yang berhak untuk ditakuti. Maka janganlah mengadakan Tuhan selain daripada aku. Sesiapa takut untuk menjadikan aku Tuhan selain aku, maka dia berhak untuk aku ampunkan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti kelaziman surah-surah Makkiyah, memberi penekanan dan peringatan berkenaan bab akidah. Pada muka surat ini penuh syarat dengan peringatan dan penjelasan bab akidah tu. Daripada perkara-perkara mutasyabihatnya, dari perkara mutasyabihat dari sudut sisi Allah, kan? Nah, Allah kata, kalau lah aku ni nak perhiasan, aku ni nak permainan, aku ni nak apa-apalah bab dunia ni, apa ni ayat awal ni tadi, ayat Allahumma salli ala Muhammad. Ayat 17. Seandainya kami hendak membuat sesuatu permainan 17, lau aradna an tattakhidha, kata tu lahwan, permainan. Ini dari segi sudut jalur kata tafsir Al-Imam Syekh Ibn Katsir, dia kata pada segi lafaz bahasanya, segi lughah orang Yaman, maknanya isteri. Tapi sahabat-sahabat lain tafsirkan juga anak. Ini maksud ni perhiasan dunia lah. Kan dunia ni apa? Dunia ni seisinya. Apa yang menyebutkan kita dunia? Dunia kita apa? Dunia ni mungkin anak, isteri, ahli keluarga. Dunia kita mungkin perniagaan kita, mungkin kebun kita, tanaman kita, kenderaan kita. Itu semua dunia. Ini permainan di sini. Lahwan tu maknanya isteri atau anak. Keluarga kita lah. So Allah tidak berkehendakkan ahli keluarga. Allah tak berkehendakkan anak. Sebab tu muka surat ni syarat dengan bab akidah. Kalau duduk dengan tuan-tuan guru, semoga lebih kuatlah jazamnya pegangan kita perihal akidah tu. Allah pun mengata tak boleh ada dua Tuhan. Dalam ilmu akidah kita tahu dah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Terjemahan bahasanya satu. Tapi dari segi pemahamannya ialah esa. Pemahamannya ialah esa. Tak ada satu, dua, tiga. Tak ada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Tuhan yang Maha Esa. Sebut tunggal pun tak sesuai. Ini dari segi bahasa je lah. Kalau orang nak faham, tak faham macam mana. Itu dia kata tu satu. Faham. Tak faham satu, Esa. Tak faham lagi Esa apa? Cerita lagi. Dalam lagi. Tapi kalau boleh faham, single entity saja yang kita sembah. Satu je. Tak kira lah. Allah kata kalau ada dua, nescaya Jahannamlah dunia ni. Tak boleh ada dua, ilah. Satu je. Syarat ni. Musuh ni syarat dengan bab ilmu aqidah. Banyak perkara mutasyabihat, perkara-perkara yang kita kena dalami. Bab arasy Allah itu pun dah jadi satu. Kalau kita salah faham, pelik juga pegangan kita.
Bahkan menjadi perbalahan antara orang yang kurang berilmu dengan orang yang kurang berilmu, tapi rasanya bercakap macam nak roboh dunia. Tapi kalau Allah bagi kita sedikit kefahaman, macam mana nak faham perkara-perkara mutasyabihat begitu? Senang, insya-Allah. Akidah ni gitu, kena belajar. Tak boleh sekadar membaca ni. Sebab tu saya ulang-ulang balik, yang kita duduk pagi-pagi ni sekadar nak kata apa? Colek sikit je ilmu yang Allah bagi pada musuh ni, pemahaman kita baca ni. Okey dah tu. Daripada tak baca langsung. Tapi tidak padanlah dengan kita ni, dengan macam-macam nikmat yang Allah bagi pada kita ni. Sihat, keluarga, rezeki, segak sangat kita ni. Allah bagi macam-macam. Tak padan yang kita kata, padanlah aku pagi-pagi ni baca tadabbur Quran ni dah. Ilmu yang aku nak cari cukup lah. Tak padan. Malu kita dengan macam-macam nikmat yang Allah bagi. Patut kita kena masuk lagi, tadabbur lagi, bagi faham, bagi jazam untuk pegangan kita pada pelbagai perkara yang Allah nak gunakan kepada kita, yang Allah pertontonkan pada satu muka surat ni je. Kalau nak ambil pada sudut tu lah. Saranan kita untuk terus mengejar, mencari ilmu. Teruslah mengejar, mencari ilmu dalam apa saja bentuk sekalipun, tak kisah. Tak kisah, boleh. Tidak ada orang telefon saya. Jadi itu satu bab. Jadi musuh ini syarat dengan saranan-saranan bab akidah. Dah bagi juga amalan-amalan tertentu khusus daripada hadis yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nukilkan kat bawah tu, la ilaha illallahul azimul halim. Kita banyak zikir ni kita biasa, tapi susun campur-campur campur-campur, kejang ke depan ada ke belakang, tak apalah. Tapi ini lafaz yang betul-betul daripada Sahih Bukhari tu. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa ketika dalam kesulitan. Bertawassullah kita dengan kebesaran-kebesaran Allah, asma wa sifat. Sebut nama-nama Allah, kebesaran-kebesaran Allah. Tawassul tu yang tak ada dipertikaikan oleh ulama langsung. Wallahu a'lam pada musa ini. InsyaAllah besok kita masuk bab memikirkan kekuasaan Allah 25 sampai 35. Masih lagi dalam mod peringatan. Metode peringatan, dalam mod peringatan, belum lagi masuk cerita nabi-nabi dan rasul-rasul, insyaallah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma astur awratina indaka bisitrikal jamil. Allahumma inna nas'aluka min ibadikal mukhlasin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.